Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami dan Alhamdulillah kita telah pun bersama pada waktu ini untuk slot aspirasi insya-Allah bersama dengan saya Masina Alias, dan untuk makluman para pendengar untuk edisi hari Rabu kita akan mulakan dengan segmen Rahmatan Lil Alamin, dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita, dan untuk makluman para pendengar seperti biasa kita bersama dengan tetamu kita iaitu Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari, dan bersama kita di Skype sekarang ni secara langsung. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bersama kita hari ini. Terima kasih kembali. Ya. Dan insya-Allah hari ini tajuk kita ibadah Rasulullah ya Ustaz ya. InsyaAllah sebab bersempena dengan kita hanya berbaki dalam seminggu lagi kan untuk kita masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi ada baiknya kita bincang tentang ibadah Rasulullah SAW. Dan kalau kita maksudnya Ramadan kita kali ni dia istimewa sikit. Iaitu ialah dari sudut pandang yang lain, dari sudut negatifnya kita sekarang ni diancam dengan wabak COVID-19 kan. Tapi dari sudut positifnya Allah beri kita ruang seluas-luasnya untuk memperbanyakkan ibadah kita dalam bulan Ramadan. Kalau sebelum ni kita mungkin sibuk bangun lepas sahur tak sempat buat apa dah, kita nak pergi bekerja, anak-anak kita nak pergi sekolah kan. Masa kita untuk membaca Al-Quran pun mungkin terbatas. Tapi kali ni Allah beri kita ruang seluas-luasnya untuk kita menumpukan kepada ibadah kita. Sebab itu kita kena ambil positif semua perkara insya-Allah. Ya. Dan juga para pendengar yang mungkin ada soalan nak tanya pada Ustaz nanti, boleh WhatsApp kepada kita di talian kami 0112900404. Tapi Ustaz, sebab minggu lepas Ustaz cerita pasal tangisan kan Ustaz ya. Jadi mungkin Ustaz nak buat sedikit revision lah sebelum kita nak masuki topik kita ibadah Rasulullah ini secara lebih lanjut Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. DJ Mas. Ya saya. Ini DJ kita mahal, dia Mas kan. Kalau tak logam emas pun dikata bang Mas, jadi dia mahal. Kan? Alhamdulillah. Lama kita tak bersama dalam konti. Betul kan? Saya sekali je. Selalu jumpa je kan. Cuma tak dapat duduk dalam satu konti. InsyaAllah. Alhamdulillah pagi ni kita ditakdirkan untuk bersama. Yati dikabarkan bercuti. Ya betul. Direhatkan untuk bekerja dari rumah pula. Dari rumah pula. Bergila-gila. Pengalaman. Apa yang saya fikirkan tadi, Mas kan, minta maaf kalau tersasul Yati kan. Dah biasa. Macam tu juga dengan Siti, kadang-kadang tersasul panggil Siti Yati kan. Jadi tak apa, insya-Allah. Kita ada perkara yang menarik yang kita bakal kongsi dengan cucu cicit kita nanti insya-Allah. Kan? Ni pengalaman kita hidup ni. Rupanya ada suatu ketika yang kita tak dibenarkan untuk keluar kan. Kita diancam dengan wabak penyakit ni, dia ada dalam lipatan sejarah. Betul. Macam dulu atuk-atuk kita dan nenek-nenek kita, dia ada lipatan sejarah dia sendiri waktu komunis. Betul. 13 Mei. Penjajahan Jepun dan sebagainya kan. Jadi dia ada sejarahnya. Jadi kita pun alhamdulillah ada sejarah. Ini semua hikmah nak mengajar kita sebenarnya, nak memberikan kita rasa syukur dengan nikmat keamanan yang sebelum ni Allah beri pada kita. Sebelum ni kita boleh keluar ke mana-mana kita nak. Kita boleh bercuti di mana-mana kita boleh bercuti. Kali ni kita pula cuti sekolah yang seminggu tu terpaksa duduk rumah, tak boleh keluar mana-mana kan. Jadi ada hikmah dia sebenarnya. Nak kita ni lebih mensyukuri nikmat keamanan yang Allah beri sebelum ni. Dan mudah-mudahan bila kita keluar daripada wabak COVID-19 nanti, kita akan menghargai dan kita akan rasa syukur sangat nikmat keamanan yang telah Allah berikan selama ni kepada kita kan, insya-Allah. Okey, sedang beruntun yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan masa oleh Allah untuk kita sama-sama membicarakan tentang rasional sunnah Nabi SAW. Pada pertemuan kita yang lepas, kita bicara tentang tangisan Rasulullah SAW. Sebagai manusia biasa,
Nabi ni manusia biasa, cuma lebih Nabi SAW, dia adalah Nabi kekasih Allah dan ada wahyu untuk Nabi SAW tu. Tapi dari sudut kehidupan Nabi SAW, Nabi ni macam manusia biasa, tak adalah ada magic ke, ada ni kan, super power macam Superman ke, tak ada kan. Tu Nabi manusia biasa. Jadi bagi manusia biasa, ada tawanya, ada tangisannya, ada sedihnya, ada gembiranya. Sebab itu adalah ciptaan Allah pada kita sebenarnya. Nanti kita bicara yang lepas kan, kita sebut bahawa tangisan ni rupanya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tangisan ni rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada yang komen kita ataupun bertanya di FB kan, habis Ustaz, macam saya tak boleh nangis. Macam mana Ustaz? Adakah tak dapat rahmat daripada Allah SWT? Saya tak dapat nama rahmat tangisan tu? Tak. Tangisan ni bukan semestinya mengalirkan air mata. Kan? Tangisan ni ada dipanggil tangis dalam hati. Sebagai dia SAW menangis, tapi tangisan Nabi SAW bukanlah tangisannya seperti tangisan kita. Yang ialah kita mencurah air matanya, lepas tu dengan suaranya teresak-esak kan, sampai tahap yang Nabi tegar adalah kita meraung, nampak-nampak pipi kita, memukul-mukul badan kita, itu yang ditegar. Tapi bagi Nabi SAW adalah tangisan dalam hati. Tangisan dalam hati. Jadi bukan mesti mengalir air mata barulah kita dipanggil menangis. Kan? Tapi tangisan dalam hati itu sebenarnya. Cukup sekadar kita bergenang, air mata kita basah, berbola mata kita, itulah tangisan sebenarnya. Dan itulah tangisan Nabi SAW. Kalau yang lepas kita bicara tentang ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ash-Shakiri radhiyallahu anhu. Katanya, aku datang bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sedang solat. Dalam dada baginda SAW berbunyi seperti air yang sedang mendidih disebabkan tangisan. Nampak Jadi baginda SAW menangis. Tapi menangis bukanlah mengeluarkan suara teresak-esak, tersedu-sedu kan. Tapi tangisan Nabi SAW dia seolah-olahnya macam bunyi air yang sedang dijeram di atas api ataupun dalam cerik. Dia bunyi macam menggelegak. Itulah tangisan kan, itulah tangisan Nabi SAW. Dan satu hadis lagi, kalau kita rujuk yang lepas, sewaktu cucu baginda SAW, anak kepada Zainab yang hampir meninggal dunia, ketika itu baginda SAW meletakkan di atas pangkuan ribanya kan, dan akhirnya dia meninggal. Dan Ummu Aiman yang mengasuh Nabi SAW, dia menjerit kesedihan, menjerit kesedihan. Lalu baginda SAW bertanya kepada Ummu Aiman, adakah engkau menangis di sisi Rasulullah? Lalu kata Ummu Aiman, bukankah aku juga pernah melihat engkau menangis ya Rasulullah? Lalu baginda menjawab, aku bukannya menangis, tetapi sebagai tanda kasih sayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sentiasa berasa baik pada setiap keadaan, ataupun bersangka baik pada setiap keadaan. Ketika melihat seorang yang meninggal dunia, dia tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini maksudnya tangisan Nabi SAW bukanlah tangisan tak redha, bukan tangisan kecewa, tapi tangisan sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu sebagai tanda kasih sayang. Jadi Nabi sayang kepada cucunya kan, jadi Nabi menangis. Jadi menangis tersebut tidak menjadi kesalahan apa. Yang menariknya kita bincang lepas, rupa-rupanya menangis ni dari sudut sains ya Mas. Mata kita ni perlu air mata sebagai pelindung kepada mata kita daripada masuknya kotoran debu dalam berbola mata kita. Itu pentingnya ada air mata supaya lembab, tak adalah kering Ustaz dia. Mesti sentiasa lembab. Mesti sentiasa lembab. Kalau kering dia ada masalah lah kan. Itu uniknya Allah, macam kita ni ada berliter-liter air dalam kantong mata tu. Mata kita kan. Boleh keluar sentiasa je kan. Boleh keluar sentiasa. Allah Alam, itulah cipta Allah SWT pada kita kan. Jadi mata tu sebagai air mata tu sebagai pelindung mata. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sebagai suatu tindakan refleks. Contohnya macam kita kupas bawang kan. Yang lepas tanya, Ustaz, macam mana kalau saya nak nangis, tak ingin nangis? Pergi kupas bawang. Pergi kupas bawang. Pergi kupas bawang, insyaAllah. InsyaAllah, betul-betul. Rupanya, bila mata kita pedih mengupas bawang tu, dia adalah tindakan kimia sebenarnya berlaku pada mata kita. Gas yang terhasil daripada bawang tu, sebab itu
bawang ni kalau kita hiris bawang kan, pisau kita akan cepat tumpul. Oh ya, tak tahu pun. Ada kimia kan. Jadi pada asid tu dia ada aroma, ada bau yang sangat tajam. Bila terkena mata kita dia akan terus pedih. Rupanya air mata itu adalah pencucinya. Air mata tu membersihkan. Sebab tu racun macam kimia tadi tu lah. Dia macam kalau hujan, kan teknologi kereta baru kan, dia hujan setitik je atas cermin depan tu, automatic wiper dia terus bergerak. Macam tu lah ya. Jadi bila mata kita terkena satu reflex gas ataupun kimia kan, dia automatik terus air mata kita keluar. Itu dari sudut sains. Jadi air mata ni penting kepada kita kan. Yang ketiga, kalau air mata emosi, air mata kesedihan, air mata kegembiraan kan, dia berfungsi untuk menstabilkan rasa hati sebenarnya. Jadi air mata ni keluar sebab air mata kesedihan ni dia memiliki kandungan stres yang tinggi. Air mata emosi kan, sedih, kecewa, dia memiliki kandungan stres yang tinggi. Jadi rupanya bila air mata keluar ni, dia akan mengurangkan ataupun menstabilkan rasa hati. Yang kedua rupanya dia akan menstabilkan degupan jantung kita dan memperbaiki rima nafas kita. Yang memperbaiki rima nafas kita, dan seterusnya dia umpama macam proses pembaikan. Bila kita menangis sedih ni, hati kita sedih, lepas tu rasa nafas kita pun tak lancar, macam tersekat-sekat, kita macam sesak nafas. Rupanya bila air mata keluar tu, dia adalah satu proses pembaik pulih. Itu hebatnya dari sudut kenapa kita perlu ada air mata kan. Itu bagi manusia biasa, kita ada air mata, kita ada tangisan. Cuma tangisan kita, sebab saya sebut, kuncinya adalah akhlak Nabi SAW ketika menangis. Itu yang paling penting. Macam kita bicara, bagaimana akhlak Nabi ketika marah. Marah tu normal. Semua orang marah. Kan? Tapi bagaimana akhlak Nabi ketika marah. Itu yang paling mahal. Tangisan Nabi SAW, menangis. Memang semua manusia menangis. Tapi bagaimana akhlak Nabi ketika menangis. Itu yang kita bicara pada pertemuan. Dan satu menarik, Mas. Rasa-rasanya kalau bayi menangis kerana apa? Lapar. Tak selesa nak tidur. Betul. Bayi menangis ni adalah salah satu cara komunikasi bayi. Bayi tak boleh berkata-kata kan? Betul. Betul, dia nak fisik pun dia nangis, dia nak dokong pun dia menangis, dia nak apa pun menangis. Semua sebab menangis. Itu cara komunikasi ni kan. Inilah air mata untuk manusia, insyaAllah. Itu baru pusingan pertama Ustaz ya. Dan insyaAllah kita akan berehat seketika Ustaz ya, untuk kita masuki pusingan kedua, untuk kita lanjutkan perbincangan kita sedikit lagi Ustaz ya, berkenaan dengan tangisan dan juga ibadah Rasulullah ni Ustaz ya. Dan insyaAllah kepada pendengar, anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama kami. Dan anda yang mungkin ada persoalan nak bertanyakan kepada Yang Pagi Ustaz, boleh bertanyakan kepada kami melalui WhatsApp kami di 011-29004004. Dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Dan pastikan anda terus setia bersama dengan kami. Menyala itu pelita. Tinggikan lagi. Ustaz, kita masuk pusingan kedua sekejap ya. Mas. Ada komen dekat FB, muka saya terlindung dengan perkataan live tu. Terlindung dengan perkataan live yang mana? Kan ada, kalau kita ni ada live kat atas tu. Macam mana? Dia mata saya terlindung dengan perkataan live. Oh, yang bawah ni ke Ida? Ustaz kata mata dia terlindung dengan live tu. Saya tinggikan sikit kamera lah. Nanti sekejap. Ustaz tengok Ida. Cuba Ustaz tinggikan sikit. Sebab kita orang kat sini nampak okey. Tapi tak mungkin orang kat Facebook nampak ni.
Nanti Ustaz. Dia nampak sekejap, satu lagi. Tinggikan sikit. Dia dia kalau tengok yang live apa yang kalau nanti kita live, dia ada live kan gambar emas. Okey. Gambar saya. Asalnya Live tu Ustaz dekat mata saya. Oh ya, Ustaz ni sikit lagi Ustaz. Saya rasa kena lagi kot. Sebab sama je tadi je. Ustaz kena Ustaz punya tu kena tundukkan sikit handphone Ustaz tu. Dah habis tunduk kali. Ya. Oh. Aku dia terbang ni terbongkar ke belakang. Betul. Sebab kat sini nampak okey. Dekat bila dekat ni radio ni. Nanti sekejap. Nak check pun. Sebab kena check. Cuba. Boleh. Dekat live Facebook. Okey. Macam tu okey ke Ustaz? Ini okey sikit ke Ustaz? Live mana mah? Macam ni ah? Oh, live tu. Live nampak tu. Dah.
melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. 15 April sehingga 28 April 2020. Lanjutan tempoh ini dibuat untuk memberi ruang kepada petugas-petugas kesihatan memerangi penularan COVID-19 selain mengelakkan penularan semula wabak ini dalam masyarakat kita. Dan tindakan ini adalah selaras dengan pandangan WHO yang menyarankan negara-negara supaya tidak menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan terlalu awal. Dan seperti mana yang berlaku di beberapa buah negara, penularan wabak ini meningkat semula apabila Perintah Kawalan Pergerakan ditamatkan. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama untuk segmen Rahmatan Lil Alamin bersama dengan tetamu kita yang bagi Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari, iaitu membicarakan berkenaan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz pada waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Masih lagi kita bersama pada waktu ini Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kembali bersama pada waktu ini dan juga para pendengar, untuk makluman anda yang ada soalan boleh terus bertanya kepada kami di WhatsApp kami 0112900404. Walaupun dah banyak di Facebook sebenarnya Ustaz soalan kita, tapi kita tinggalkan dulu, kita nak masuk topik kita ini, ibadah Rasulullah. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak kita sama-sama cuba susun jadual kita kembali untuk kita memasuki Ramadan ini, insya-Allah. Lepas tu kita kena ingat bahawa ini peluang kita. Mungkin kita dah keluar daripada wabak COVID-19 nanti tak dapat peluang macam ni. Mungkin kita akan bekerja pada bulan Ramadan, anak-anak kita bersekolah kan. Jadi ini peluang Allah nak beri kita masa seluas-luasnya untuk kita memperbaiki ibadah kita dalam bulan Ramadan ini kan, insya-Allah. Jadi kena susun kembali sebelum masuknya Ramadan. Okey, pertama sekali kita kena susun waktu tidur kita. Kalau merujuk dalam hadis Nabi SAW kan, disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya tentang waktu solat Nabi pada waktu malam. Sayyidina Aisyah menjawab, kana yanamu awwal al-lail. Nabi SAW tidur pada awal malam. Okay. Bermaksud selepas daripada solat Isyak, nanti kalau kita dah masuk dalam bulan Ramadan, lepas solat Isyak, solat tarawih, kalau dia boleh buat 20 rakaat tu, saya bagi like. Kan, kalau 8 pun alhamdulillah kan. Tapi kalau 20 pun pendek ni macam 8, tak apa. Yang penting lepas solat tarawih nanti segera tidur. Tak payahlah tengok TV lagi kan. Kita pun dah siang dah tengok TV, puas dah kan. Ya, betul. Kita tidur awal sebagaimana Nabi SAW tidur selepas daripada solat Isyak. Dan disebut dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, disebut bahawa saya terus ambil matan hadis yang berkaitan dia kata fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, hatta intasafal lail atau qablahu biqalil atau ba'dahu biqalil. Baginda SAW tidur sampai 1/2 malam. 1/2 malam ni kalau kita nak ukur daripada waktu terbenam matahari hingga waktu syuruk, waktu terbit matahari, 1/2 malam adalah lebih kurang dalam 1:30 pagi. Jadi baginda SAW tidur selepas daripada solat Isyak kan, kemudian baginda akan bangun sekitar jam 1:30 pagi. Kalau ikut hadis daripada Ibnu Abbas, sedikit sebelum 1/2 malam adalah pukul 1 pagi, ataupun sedikit selepas 1/2 malam pukul 2. Pukul 2, okey. Kenapa? Rupanya Nabi SAW ajar kita, ini cara yang terbaik untuk bangun solat malam. Kalau kita tidur lewat, Mas, tak bangun lah ya. Aku nak bangun pukul berapa kan? Nak bangun pukul berapa? Betul. Tidur pun lewat, nak bangun 1/2 malam, 1/2 malam baru nak masuk tidur. Betul. Kita tukar, kena susun balik jadual tidur kita. Lepas solat Isyak tidur. Tak ada moreh dah. Dah kenyang lah. Rumah melantak namanya kan. Betul. Itu antara kebaikan tidur malam dari sudut tidur awal malam dari sudut kesihatan,
dia dapat menurunkan 56% berat badan kita. Tu dia. Tak payah susah nak diet. Itu diet terbaik lah sebenarnya kan. Diet terbaik. Sebab apa? Rupanya bila seorang manusia tertidur, dia akan menghilangkan keinginan untuk makan lewat malam. Kita dah sahur, kita dah buka tadi, maghrib tadi. Lepas habis isyak, kita makan-makan lagi sikit. Kalau kita tidur lewat, kita akan rasa lapar. Cepat rasa lapar. Betul. Jadi kita akan ambil makan waktu tengah malam. Jadi itu tak baik untuk kesihatan. Jadi tidur awal akan menghilangkan keinginan kita untuk makan lewat malam. Sebenarnya itu kebaikan dia. Jadi susun lepas isyak, lepas tarawih terus tidur dan bangun 1/2 malam. Okey. Ada satu kajian sains. Saya terbaca dalam blog Profesor Datuk Dr. Halina Siraj kan. Halina Siraj kan. Kebetulan sebelum PKP bertemu di konti. Saya tashehkan, saya benarkan maksudnya yang saya terbaca dalam blog dia kata betul Ustaz, memang ada kajian rupanya tidur 1 jam sebelum jam 12 malam kita dapat kualiti tidur 2 jam. Sebelum jam 12 malam contohnya kita tidur pukul 9 tidurlah 10 lah. 11 12 2 jam ni kita dah tidur macam 4 jam dah. Tu dia. Yang dia tidur dah macam 4 jam dah. Kualiti. Lepas tu kita sambung lagi. Sambung sikit lagi. 1, 2. Selepas pukul 12 ni, 1 jam dapat 1 jam je. Jadi, kita tidur awal, 9, 10 tidur, 11, 12 dapat 4 jam. Lepas tu 1, 2. 4 jam campur 2 jam, 6 jam. Kan? Jadi, tak cukup lagi. Kalau manusia dewasa kena 8 jam. Kena ambil qailulah pada waktu siang. Sebab Imam Al-Ghazali kata, barang siapa yang ingin melazimi solat malam, wajib baginya qailulah. Jadi siapa yang nak bangun malam untuk solat tahajud, kena tidur siang sikit. Ada panggil dalam istilah sains nap. Nap. Tidur yang sebentar. Dan qailulah ni maksudnya ialah tidur sebentar, bukan tidur lama. Tahulah Ramadan kalau tidur panjang ni orang kata ibadah kan? Tapi takkan nak penuhkan dengan tidur je kan? Betul Ustaz. Kita tidur sekadar tidur sebab ikut kajian qailulah ni tak boleh lebih daripada 40 minit. Ada side effect, ada kesan sampingan. Kesan sampingan dia ialah kalau kita tidur selepas daripada solat isyak, kita tidur lama siang, panjang, lebih daripada 40 minit, seorang tu bangun dalam keadaan kepalanya berat dan badannya lesu. Betul Ustaz. Betul. Itu tak boleh tidur lama siang. Dia tak boleh lebih 40 minit. Nama pun qailulah kan. Qailulah ni berasal daripada kalimah qalil kan, sedikit. Jadi tidur yang sedikit lebih sedikit daripada sedikit. Jadi jangan lebih 40 minit. Sebab ikut kajian sains 1 minit qailulah kita dapat kualiti tidur 45 minit tidur malam. Masya-Allah. Banyak. 1 minit qailulah kita dapat 45 minit tidur malam. Dia punya kualiti dia. Itu memang kalau tak cukup malam ambil qailulah, dan qailulah adalah amalan Nabi SAW juga. Kalau tidur selain daripada hari Jumaat, qailulah adalah sebelum solat Zuhur. Kalau pada hari Jumaat, qailulah adalah selepas daripada solat Zuhur. Solat Jumaat. Solat Jumaat. Selepas daripada solat Jumaat, kan? Sebab itu sains kata qailulah terbaik adalah daripada jam 12 tengah hari. Dan dia punya limit dia sampai 3 petang saja. Lepas 3 petang tidur asar dah tak bagus. Badan dia lemah Ustaz ya? Ya betul. Jadi kita kena susun. Tidur awal untuk bangun awal. Itu cara tidur Nabi SAW. Dan bentuk ibadah Nabi SAW pula bila bangkit daripada tidur tu. Yang pertama sekali Nabi laksanakan solat tahajud. Boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab ibadah Nabi SAW, disebut bahawa Nabi SAW solat tahajud 12 rakaat dan 1 witir. Dan ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, pada bulan Ramadan Nabi laksanakan 8 rakaat solat malam dengan 3 witir. Ada setengah pendapat kata inilah solat tarawih. Tapi ada juga kata ini adalah solat malam Nabi SAW pada bulan Ramadan. Nabi solat tarawih lah kan. Nabi ada juga solat malam. Jadi
solat malam Nabi SAW, kalau dalam bulan Ramadan 3 witir dan 8 rakaat solat malam. Kalau di hari-hari lain 12 rakaat solat malam, solat tahajud dan 1 witir. Itu bentuk amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur. Okey. Yang kedua, selain daripada itu, kita boleh rujuk juga dalam surah Al-Muzammil kan, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk bangun dan baca Al-Quran. Jadi amalan yang kita boleh buat pada waktu malam, selain daripada kita solat tahajud, solat hajat, solat taubat dan sebagainya, kita baca Quran. Kan? Baca Quran. Yang ketiga, zikir. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Imran ayat 91, antara amalan Nabi SAW bila bangun daripada tidur adalah zikir. Zikir menyebut nama Allah, zikir tasbih ke apa ke kan, yang kita boleh ni untuk menguatkan kita sebenarnya, itu zikir. Jadi itu bentuk amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur. Kadang-kadang kita ni ialah nak tahu juga macam mana, apa amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur. Nak buat solat tahajud berapa rakaat, nak buat solat hajat berapa rakaat. Kalau rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, solat tahajud Nabi SAW 12 rakaat, itulah solat tahajud semuanya. Dia tak ada solat-solat lain. Kalau kita contohnya tak larat nak buat 12 rakaat, kita bangun, kita ada hajat yang besar. Kita nak buat solat hajat ke nak buat solat tahajud? Tahajud. Sebab dalam tahajud tu ada hajat. Dia kata kita nak bangun, kita rasa kita banyak dosa pada Allah SWT, kita nak bangun tapi mampu buat 2 rakaat je. Kita nak solat tahajud ke nak solat taubat? Solat tahajud. Sebab pada tahajud itu ada juga solat taubat sebenarnya. Jadi itu tahajud ni asalnya kalimah apa mas sebenarnya? Tak tahu. Dia tahajud ni berasal dari kalimah tahajjada. Maksudnya? Kalau tak ada huruf ta, tu tidur. Tapi kalau ada huruf ta, bangkit daripada tidur. Macam hang tua dengan hang buah lah kan. Letaknya kekuatan Datuk Laksamana hang tua. Tanya. Kalau tak ada, tukar berdebar jadi hang buah kan, jadi tak kuat lah kan. Jadi tahajud, tanya tu membeza. Hajada tidur, tahajjada bangkit daripada tidur. Solat tahajud adalah solat bila kita bangkit daripada tidur. Sebab itu para ulama kata afdalnya kita tidur dulu, baru laksanakan solat tahajud. Sebab itulah memang tuntutannya solat bila bangkit daripada tidur. Kan? Jadi kalau anda kata tak mampu, takut asyik tahajud je kan, sedar-sedar je, alamak dah nak habis, nak waktu subuh dah, sahur tak sahur lagi kan. Jadi asyik tahajud, boleh tahajud tu dilaksanakan sebelum tidur, insya-Allah. Ini antara bentuk-bentuk amalan Nabi SAW. Nanti kita bicara lagi tentang rasional dia. Jadi kita rasanya mas kita boleh buka kepada soalan tu. Ya, betul Ustaz. Kita pun ada banyak soalan ni sebenarnya Ustaz ni berkaitan dengan puasa Ramadan ni semua ya. Mungkin kita ambil satu je Kak Ustaz. Macam mana Ustaz? Tak dengar Ustaz? Tak soalannya. Apa yang kita nak jawab insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kita ambil daripada WhatsApp dulu Ustaz. Ada daripada WhatsApp ni Ustaz. Dia tanya, ini macam tadi dia berkaitan dengan menangis ni Ustaz. Boleh Ustaz ya? Boleh insya-Allah. Dia kata Ustaz, dia kata ni Pak Khalid dari Johor ni, dia kata betul tak, dia kata kalau kita menangis dalam kesedihan ni, air mata kita ni air mata yang panas, dia kata. Kalau kita menangis kerana gembira, air mata kita adalah air mata yang sejuk. Macam mana tu Ustaz? Betul ke Ustaz? Masya-Allah. Pak Khalid, minta maaf saya tak mampu nak jawab tu sebab nanti saya akan rujuk dengan pakar lah tentang kadang-kadang kita tak boleh nak pastikan juga. Ya, betul. Wallahualam. Tapi kalau itulah kajiannya, saya ambil sebagai ilmu lah. Tapi insyaAllah nanti saya akan cuba rujukkan tentang kedai sedut sains. Kalau air mata emosi ni panas kan, air mata kegembiraan dia sejuk Ya, dia kata macam tu. Wallahualam. Itu kira sudah apa ni dari segi kedokteran lah perlu Ustaz ya? Betul, kedokteran insyaAllah. Okey Ustaz, mungkin kita boleh baca satu lagi ni Ustaz, dari Zarina.
Dia kata bila kita berpuasa di bulan Ramadan ni Ustaz dia, bila kita dengar azan maghrib, kita terus buka puasa, dia kata. Tapi lepas buka puasa tu baru kita dengar azan di kampung kita, dia kata. Macam mana tu Ustaz, dia kata? Boleh kita pakai azan di radio ataupun kena dengar azan di kampung kita je? Sebab itulah kita kena berhati-hati sebenarnya dari sudut tu. Kan? Yang pertama, yang kedua, Rufi'al qalam anil khata' wa nisyan, diangkat tak dicatat sebagai dosa kalau sesuatu tu kita lakukan tanpa sengaja dan tersilap kan. Nisyan, khata' tak sengaja. Jadi boleh ada masalah pun kan. Tengah hari pun kalau termakan ingat ialah tidur. Sebab azan. Allahu akbar. Oh, dia sedar. Oh, dah buka. Dia terus pergi ambil minum. Tak ingat buka kan sebab dah gelap-gelap mungkin mendung tengah hari tu. Kan? Dia terus minum. Dia terus minum. Ingat dah masuk waktu buka tapi tak kan. Jadi adakah ketika tu batal puasa? Tak, sebab dia tak sengaja kan. Jadi tu cuma sebagai langkah ihtiyati, sebagai langkah berjaga-jaga. Kan? Itu kena tahu macam kalau kita di KL ni senang, KL, Putrajaya dan Selangor dia selaras satu waktu. Tapi kalau kita tentunya saya berada di kampung lagi kan. Kadang-kadang jangan kalau di kampung di Johor okey lagi sebab Johor ni lebih awal daripada Kuala Lumpur. Kalau di utara ni dia lambat sikit daripada Kuala Lumpur. Dia makin ke atas dia makin lambat. Tiba-tiba dia azan dengan azan kat TV. Dia buka dengan azan TV. Itu waktu masuk solat Kuala Lumpur wilayah dan Putrajaya. Tapi di Kedah, di Sungai Petani mungkin belum lagi. Jadi dia kena ada gap, ada masa sikit, bagi ruang sikit. Kadang-kadang kita berpegang kepada makruh, maksudnya kita melambat-lambatkan berbuka ni, makruh ni bermaksud kita bukan melambat-lambatkan dengan macam mana tak apalah kejap lagi lah. Rasa tak lapar lagi. Itu yang makruh. Kalau melambatkan seminit 2 minit tak makruh. Bukanlah kita bila nak buka je korma dah kat mulut. Tunggu azan dia terus umat. Dengar Allah je masuk. Sebab kata dia tak nak melambat-lambatkan. Tak tahu yang Pak Imam, Pak Bilal dekat masjid tu baru nak test mic. Dia tepuk-tepuk Allah. Dia dah masuk semua dah. Jadi kena ada gapnya insyaAllah. Okay. Satu lagi Ustaz, mungkin soalan dekat Facebook juga ni sebenarnya. Dia kata macam mana dia nak kaitkan menangis dengan solat malam ni Ustaz. Bila bangun solat malam macam mana kita nak menangis? Macam Ustaz kata dia susah tu kita nak menangis ni Ustaz. Macam mana tu caranya? Mungkin ada caranya Ustaz. Okey, menangis ni dia bukan mestinya kita mengalirkan air mata, menitiskan air mata. Tak. Yang keduanya menangis ni bukanlah semestinya dengan suara, dengan ni. Kita boleh menangis dengan hati macam mana? Sebab kita rasa sebab. Itu adalah menangis sebenarnya. Jadi kita cuba betul kalau kita nak lebih mendalam masuk baca Quran tu, baca Quran, kita faham makna dia. Kan faham makna dia. Kita akan rasa Allah tersentuh. Sebab innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila orang yang beriman ni bila disebutkan nama Allah akan timbul getar dalam hatinya, ketakutan dalam hatinya. Wa idza tuliyat ayatuhu zadahum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah SWT kepada dia akan bertambah keimanan dia. Jadi kadang-kadang ayat Quran kadang-kadang kita tak perasan dalam surah Al-Qari'ah selalu kita baca. Al-Qari'atu mal-Qari'ah kan ada ayat disebut perkataan wa amma man khaffat mawazinuhu. Barang siapa yang ringan timbangan amalan dia kan fa ummuhu hawiyah. Mereka itu akan diletakkan dikandung oleh neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah kan? Neraka yang apinya menjulang-julang. Jadi kalau kita selama ni baca surah Al-Qari'ah tapi tak faham maksud apa yang wa amma man khaffat mawazinuhu, tak faham khaffat. Kita amalan kita tak banyak. Itulah dia macam anak kita nak peksa mas. Lagi 100 hari nak SPM, Allah takutnya tapi tak baca buku. Ya betul. Main game lagi. Lagi sebulan nak peksa. Takutnya nak SPM tapi tak baca buku. Benar. Jadi kita tu
macam mana takut neraka tapi kita tak menambah amal ibadat kita. Itu sebenarnya kan. Jadi cuba baca Quran, fahami maknanya. Lepas tu kali ni sujud tu letakkan bahawa diri kita adalah serendah-rendah tempat di sisi Allah SWT. Sebab itu bacaannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang a'la, Tuhanku yang maha tinggi. Sebab ketika ni kita yang paling rendah. Barulah masuk dalam hati ketika sujud. Ada bulan Ramadan ni, kalau solat tarawih di masjid, dia sujud lama. Ya. Bukan sujud lama sebab doa, tidur punya. Tak bangun-bangun. Tak bangun-bangun. Kan? Itu masalahnya kan. Jadi kita sujud tu dengan kita meletakkan diri kita rendah. Lepas tu kita kenang segala dosa kita. Macam kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia waktu malam dia suka meninjau keadaan rakyat dia. Jadi satu malam tu dia melalui di belakang rumah seorang penduduk Madinah. Dia mendengar penghuninya membaca ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, yang maksudnya kamu akan dipisahkan pada hari itu nanti, hari mahsyar, hai orang-orang yang buat dosa. Surah apa, Mas? Surah Yasin. Selalu kita baca malam Jumaat kan? Ya. Dan Umar bila dengar ayat itu dibacakan oleh penghuni dalam rumah tersebut, tiba-tiba bergetar, ketakutan dia. Dia kenang segala dosa yang dilakukan sewaktu jahiliah. Akhirnya dengan sebab dia takut atas dosa yang dilakukan dulu, dia jatuh pingsan, Mak. Pingsan. Jadi gempar Madinah ketika itu. Amirul Mukminin, seorang pemimpin tertinggi Madinah, tidur di belakang rumah penghuni Madinah. Jadi dia kejut, wahai Amirul Mukminin, kenapa tidur sini? Dalam keadaan mamai dia bangun, dia kata, sebenarnya aku bukan tertidur. Sewaktu malam tadi aku melalui di belakang rumah ini, aku terdengar penghuni baca wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi aku takut, aku kenang segala dosa yang aku lakukan waktu jahiliah dulu, menyebabkan aku ini pingsan, jatuh pingsan, kan? Jadi kena baca Quran dan fahami maknanya supaya kita masuk dalam hati kita, kan? Tapi kadang-kadang kita tahu juga surah Yasin tu, tahu makna dia, tapi kenapa kita tak pingsan pun? Tak rasa apa ya maksudnya. Tertidur adalah dia dengar Yasin wal Quran Hakim 3 ayat awal dengan yang last wa ilaihi turja'un. Kan dah habis dah surah Yasin kan. Tengah-tengah tu bukan pingsan, tertidur. Kan? Sebab apa? Sebab kita ni kadang-kadang tahu mujrimun tu orang-orang buat dosa maksudnya, tapi kita tak kaitkan yang buat dosa tu kita. Kita tak kenang balik dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini. Ya. Kan? Itu salah satu cara lah untuk kita mendapat untuk menangis satu. Kalau kita solat pula waktu malam, malapkan suasana bilik tu. Jangan terang berderang. Kan nampak semua Allah, baju tak lipat lagi. Kan Allah ni siapa yang campak towel ni, sepah ni nampak semua kan. Jadi solat malam tu malapkan cahaya biliknya supaya kita fokus kepada tempat sujud kita dan kita tak nampak sekeliling tu, untuk datangkan khusyuk tu, dan insya-Allah dengan khusyuk tu kita boleh menangis. Ya, mungkin ada satu soalan lah Ustaz yang terakhir Ustaz ya. Dari WhatsApp ni, Amira ni. Dia nak tanya Ustaz, boleh ke kita lambatkan waktu solat tarawih kita? Contohnya lepas isyak tu kita rehat sejam dulu ke, lepas tu baru kita nak tarawih? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita bicara tentang sejarah solat tarawih ni, baginda Rasulullah SAW melaksanakan solat tarawih ni selepas 1/2 malam. Sebab itulah baginda selepas daripada waktu isyak, Nabi balik ke rumah, kan? Kemudian kan sahabat tunggu Nabi. Nabi datang, Nabi solat, sahabat nampak Nabi solat rakaatnya banyak, lepas tu panjang solat Nabi SAW. Jadi sahabat pun tanya-tanya, besoknya sahabat ikut. Hari yang ketiga, hari yang keempat, Nabi tak datang. Jadi sahabat tunggu sampai subuh. Kan? Sampai subuh. Jadi sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah datang? Dia kata, sebab aku takut solat ini difardukan ke atas kamu. Jadi kalau ikut sejarah, solat Nabi SAW adalah lepas 1/2 malam. Kita pula kalau mampu, okey, Alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu, Mas, takut. Itulah tadi, takajud je, dekat-dekat, alamak, subuh pun tak sempat kan. Sempat minum air je. Jadi
Sebab itu ulama kata waktu solat isyak tu, waktu solat tarawih itu adalah selepas daripada solat isyak sampai ke subuh. Ya. InsyaAllah boleh. Jadi Ustaz, kita pun dah sampai ke hujung Ustaz. Sekejap je Ustaz, betul lah. Tapi insyaAllah. Untuk minggu depan tentang ibadah rasional akhlak dan rasional sains, sudut ibadah ni. Yeah. Cuma sebagai penutupnya satu saya nak kongsi dari sudut sains. Kenapa kita dituntut untuk beribadah pada waktu malam? Rupanya sains kata, ni kajian daripada Fakulti Applied Science Universiti Teknologi Mara, Pahang. Dia sebut bahawa jam 3 pagi ni adalah kandungan oksigen yang tinggi di atmosfera bumi. Jadi kandungan oksigen yang tinggi antara jam 3 pagi sehingga terbit matahari tu, itu adalah waktu oksigen tinggi sebenarnya kan. Sebab itu bila solat tahajud dilaksanakan ketika ini, oksigen yang disedut semasa pergerakan otot-otot dan badan, dia dapat melancarkan perjalanan darah. Masya Allah. Rupanya kenapa solat tahajud ni dari sudut sains dia baik untuk kesihatan. Dan ada satu kajian lagi, bila waktu jam 3 pagi ni, 2 pagi, 3 pagi sehingga terbit matahari, udara bersih tu turun di atas permukaan bumi. Dan udara kotor dia naik ke atas. Jadi bila matahari dah terbit nanti, udara bersih tu akan naik balik ke atas, udara kotor akan turun balik ke permukaan. Itu orang tua kita kata kalau bangun subuh tu cepat-cepat buka pintu. Tak tingkap. Sebab apa? Kita nak keluarkan haba daripada dalam rumah ni. Satu. Yang keduanya kita nak sedut udara yang bersih daripada luar rumah tu kan. Itu kebaikannya dari sudut sains. Kalau kita laksanakan solat malam, kita dapat oksigen yang tinggi. Yang kedua, udara yang bersih, yang baik untuk kesihatan kita. Dan insyaAllah kita akan bongkar lagi pertemuan kita akan datang tentang apa kebaikan solat malam dari sudut sains dan dari sudut akhlak insyaAllah. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini Ustaz. InsyaAllah kembali pada minggu harapan. Saya tak sempat nak tanya banyak. Sebenarnya banyak soalan lagi daripada WhatsApp kita yang masuk. Tapi minta maaf sebab kita tak sempat nak jawab Ustaz ya. InsyaAllah kita akan bawa ke hadapan, minggu hadapan ya. InsyaAllah. Ataupun nanti kalau ada masa saya akan jawab di Facebook. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz dan kita akan kembali minggu hadapan Ustaz ya. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda para pendengar, teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar